Dua tiga hari, 2 hari lepas saya ada ikuti ceramah Jemin Semurid dekat AU3 kawasan Hulu Kelang. Ya. Dan bila kita tengok ceramah daripada si Jemin, memang nampak dia ketandusan modal lah. Ya. Dan saya tak sangka lah si Jemin ni bekas Timbalan Presiden Keadilan, kemudian dia bekas Menteri Besar Selangor, kemudian dia bekas Menteri Kanan Ekonomi di zaman Mahathir dan juga di zaman Din Tompok, ya, juga Ismail Sabri. Dalam hujah dia, ceramah dia di AU3 ya, kat Hulu Kelang sana, apa dia punya intipati ceramah dia, modal ceramah dia, dia seperti modal yang dimainkan oleh macam-macam di bawah. Tak sepatutnya digunakan modal itu. Sebab dia pemimpin. Ya? Dia orang atasan. Sepatutnya yang dihujahkan adalah mengenai dasar, polisi, ataupun apa pembaharuan, ataupun apa yang dia tak puas hati. Ya? Secara berfakta lah tentang kejadian di Selangor. Tetapi dia cerita tentang apa? Dia kata ni Anwar ni mungkin janji. Hari ini jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Ini hujah yang selalu kita dengar daripada kalangan macam-macam di bawah ni, yang duk main dekat media sosial, kan? Walaupun kerap kali kita dah jawab hujah ni. Sepatutnya hujah ini adalah hujah-hujah picisan, hujah-hujah murahan. Hari ni jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Walhal waktu Anwar membuat janji tersebut, Azmin Ali berada bersama. Dia Timbalan Presiden Keadilan. Dia bersama waktu itu. Pilihan raya berapa tahun dah. Ya, yang janji dikeluarkan oleh Anwar tu sebelum dia masuk penjara lagi. Ya? Sebelum masuk penjara kali kedua, Anwar membuat janji. Dan waktu itu rakyat tidak memberi peluang kepada dia untuk melaksanakan apa yang dijanji. Ketika itu, ya? Bukan pasal minyak saja. Waktu itu Anwar janji apa? Ya? Pendidikan percuma. Ya? Turun harga minyak. Sehingga kan Anwar sanggup berdebat dengan Sabri Cik tentang boleh tak boleh turun harga minyak ketika itu. Dan dalam perdebatan tersebut, Anwar memberikan hujah-hujah yang mantap tentang faktanya, ya, tentang bagaimana caranya kalau kita jadi kerajaan kita boleh turun harga minyak ketika itu. Ya? Jadi hujah ini yang dikutip oleh macam-macam di bawah, kemudian dikutip pula oleh Azmin, dijadikan intipati ceramah dia sekarang. Ya? Jadi dia tak tahu, dia tahu sebenarnya, tapi dia nak memperdaya ataupun menipu orang yang mendengar ceramah dia. Sebab pada dia seorang penceramah, dia menganggap siapa yang mendengar ceramah dia itu adalah orang yang bodoh-bodoh belaka. Tapi dia silap. Dia lupa, dia bukan penceramah di Ulu Temeling. Dia bukan penceramah di Gua Musang. Ya? Dia penceramah di AU3 Keramat, kawasan bandar juga. Ya? Kawasan bandar di tengah Kuala Lumpur ni. Kawasan Lembah Kelang. Dia lupa dia bercakap itu di depan orang-orang, bukannya orang Hulu Temeling. Kalau orang kampung-kampung Hulu, bolehlah kamu nak temberang. Ya? Tapi kamu cakap ni di depan rakyat Selangor, AU3 Keramat, Hulu Kelang ni, ya? Adalah orang-orang yang bijak pandai, orang yang terdedah dengan maklumat. Sebab itu bila dia bercakap, saya lihat penonton buat tak tahu je. Tak ada respon. Sebab dia orang tahu. Dia dah dengar hujah jawapan. Dan dia tahu ketika janji itu dibuat tahun bila. Ya. Cuba tengok pimpinan kita dalam Pakatan Harapan. Pernah tak kita main janji-janji PAS dahulu-dahulu, bertahun-tahun dahulu? Banyak kalau kita nak main. Janji PAS nak buat hudud. Jangan lupa, hudud nyawa kami. Ya. Janji Tuan Presiden Toman kalau jadi kerajaan nak hapuskan hutang PTPTN. Ya. Kita janji dalam manifesto kita untuk mengurangkan ataupun ada sasaran dia. Ya, gaji lebih 4,000 kita akan bagi potongan lah. Kan, kepada, tapi Tuan Presiden Toman secara jelas, dia kata kalau dia jadi kerajaan, hapus terus hutang PTPN. Kalau ini kita jadikan dalam hujah, yang tahun-tahun kebelakangan ni banyak saudara. Terutamanya PAS. Sebab kita dalam PAS, kita sama-sama dalam Pakatan Rakyat dulu. Kita tahu. Ya? Janji di Kelantan, janji di Terengganu. Ya? Tapi inilah yang digunakan oleh Azmin. Dia kata kalau Anwar berkempen,
Kalau hari ini jadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Ini sebab tu saya kata tidak ada modal. Yang kedua, dia bertemberang depan rakyat Selangor. Dia kata zaman dia jadi Menteri Besar Selangor, pelaburan lebih tinggi daripada zaman Amiruddin. Pendapatan Selangor waktu dia lebih tinggi daripada Amiruddin. Ini amat melucukan. Ya? Sedangkan Menteri Besar sendiri bercakap dalam DUN dan bercakap di luar Dewan Undangan Negeri, mendedahkan tentang bagaimana pelaburan berbanding pelaburan di zaman Azmin Menteri Besar, bagaimana duit reserve Selangor berbanding daripada zaman Azmin Menteri Besar, bagaimana pelaburan di Selangor meningkat berbanding di zaman Azmin Menteri Besar. Semuanya Amiruddin telah jawab dalam ceramah-ceramah dia, bahkan dijelaskan dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Direkodkan. Bagaimana pendapatan negeri Selangor berbanding daripada zaman Azmin jadi Menteri Besar. Ini digunakan modal oleh Azmin nak minta pengundi-pengundi di kawasan Hulu Kelang supaya memilih beliau. Kononnya beliau adalah Menteri Besar Selangor yang paling cemerlang. Sedangkan Amiruddin telah pun memberi fakta. Hujah berfakta. Bagaimana dia menunjukkan bahawa jauh beza peningkatan di bawah pentadbiran yang amat berhormat Amiruddin Syari berbanding dengan Azmin Ali. Jauh, saudara. Daripada reserve kerajaan di Selangor, pelaburan, dasar-dasar dia, apa yang ditawarkan kepada rakyat di Selangor jauh berbeza daripada zaman Azmin jadi Menteri Besar. Jadi ini yang dijual oleh Azmin di Hulu Selangor. Di Hulu Kelang. Dalam kempen dia, dia kata dia terbaik. Dia Menteri Besar Selangor terbaik. Saya nak bagi tahu saudara, kalaulah ada yang baik pun di waktu Azmin Menteri Besar, bukannya kerana kekuatan Azmin, bukan kerana idea Azmin. Azmin dilihat baik jadi Menteri Besar Selangor, sama juga dengan arwah Tan Sri Khalid Ibrahim, dilihat sebagai Menteri Besar yang bagus, mentadbir negeri, kerana diikuti oleh Azmin Ali. Kerana apa? Kerana dasar Pakatan Rakyat waktu itu. Azmin kena ingat, yang dia duduk megah, dia hebat jadi Menteri Besar, waktu itu dia jadi kerajaan di bawah siapa? Di bawah Pakatan Rakyat. Kemudiannya Pakatan Harapan di zaman Amiruddin. Bukan kerana kekuatan dia. Dia boleh mengaku dia Menteri Besar hebat sekiranya dia menjadi Menteri Besar di bawah kerajaan PAS. Sekiranya dia jadi Menteri Besar di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Bolehlah dia kata dia hebat. Tapi dia kata dia Menteri Besar yang terbaik. Tapi dia lupa. Dia jadi Menteri Besar yang terbaik kerana di bawah kerajaan Pakatan Rakyat. Secara tak langsung, kita nak bagi tahu orang Hulu Kelang bahawa memang kerajaan Pakatan Rakyat itu terbaik. Diakui oleh Azmin. Azmin sendiri mengaku zaman dia terbaik. Zaman dia tu zaman bila? Zaman Pakatan Rakyat. Azmin tak pernah jadi Menteri Besar di zaman PAS jadi kerajaan. Azmin tidak pernah jadi Menteri Besar di zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan. Bahkan Azmin menjadi Menteri Ekonomi di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Hancur, saudara. Ekonomi hancur. Bila dia tidak bersama dengan Pakatan Rakyat, dia tidak bersama dengan Pakatan Harapan, dia lari kepada Perikatan Nasional, maka hancur. Dia jadi Menteri Ekonomi, hancur. Itu fakta dia. Dan inilah fakta dia yang akan saya nak jelaskan kepada Hulu Kelang nanti. Saya nak bagi tahu kepada rakyat Hulu Kelang, hebatnya Azmin jadi Menteri Besar Selangor itu adalah kerana dasar Pakatan Rakyat ketika itu. Hebatnya Tan Sri Khalid Ibrahim jadi Menteri Besar kerana dasar Pakatan Rakyat ketika itu. Dan hebatnya Amiruddin jadi Menteri Besar Selangor kerana dasar Pakatan Harapan sekarang ini. Bukan kerana ketokohan individu. Ini saya nak beritahu. Ya. Nak tahu dia kuat tak kuat? Apabila dia keluar daripada Pakatan Rakyat ataupun dia keluar daripada Pakatan Harapan. Bila Azmin keluar saja daripada Pakatan Harapan, khianat Pakatan Harapan, dia jadi Menteri Ekonomi di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Saudara boleh lihat sendiri apa yang berlaku kepada ekonomi negara ketika itu. Di situ kehebatan dia. Hebat sangat. Oh, alasan dia COVID. Oh, Malaysia saja ke negara yang COVID? Itu bukan alasan.
Inilah alasan yang sering dimainkan oleh si Tompok. Muhyiddin si Tompok ni. Bila dia ceramah, saya ni tidak berpeluang sebab waktu itu COVID. Alasan dia. Kenapa negara lain ada COVID, boleh saja mengurus negara dengan baik, boleh saja mengurus ekonomi, mengawal COVID dengan baik. Kenapa kamu jadi Perdana Menteri, kamu tak boleh kawal wabak itu dengan baik sehingga ratusan orang mati setiap hari di zaman Muhyiddin Yassin. Ribuan orang terpaksa angkat bendera putih di zaman Muhyiddin Yassin. Jutaan ringgit disonglap daripada jana wibawa di zaman Muhyiddin Yassin. 38 juta ringgit digunakan untuk renovate rumah Perdana Menteri di zaman Muhyiddin Yassin. Pembelian Mercedes-Benz, Mercedes 2 juta di zaman Muhyiddin Yassin. Ini saya nak bagi tahu rakyat. Hari ini Muhyiddin Yassin berkempen di mana-mana negeri. Apa dia kata? Pilihlah Perikatan Nasional memerintah Kedah. Pilihlah Perikatan Nasional memerintah Selangor. Pilihlah Perikatan Nasional memerintah Negeri Sembilan dan juga di Kelantan dan juga Terengganu. Saya berjanji saya akan mengurangkan kos sara hidup. Hei, cukuplah kamu bodoh seorang si Tompok. Jangan nak bodohkan orang lain. Sejak bila kos sara hidup ini di bawah tanggungjawab kerajaan negeri? Tangani kos sara hidup adalah kerajaan pusat menentukan. Kalau betul kerajaan negeri boleh mengurangkan kos sara hidup, dah lama dah orang Kelantan ni kaya raya, faham tak? Dah lama orang Terengganu ni kaya raya. Dah lama orang Kedah ni kaya raya. Kalau betul negeri boleh menentukan kos sara hidup. Tapi kalau negeri tu nak bagi air pun kena minta sedekah dengan kerajaan pusat, jangan sembanglah si Tompok. Zaman kamu jadi Perdana Menteri, kamu pun tak bagi peruntukan yang tinggi kepada kerajaan Kelantan. Kamu pun tak bagi peruntukan yang tinggi kepada kerajaan Terengganu. Kamu pun tak bagi peruntukan yang tinggi Kedah dan juga di Perlis, negeri pemerintah. Bila Anwar PMX jadi Perdana Menteri, peruntukan kepada negeri-negeri pembangkang ini lebih tinggi daripada zaman kamu jadi kerajaan. Ini saya nak bagi tu si Tompok dan saya nak beritahu kepada pengundi-pengundi, terutamanya di atas pagar, terutama kepada anak muda, bahawa faktanya adalah sewaktu Din Tompok jadi Perdana Menteri, dia gagal membantu negeri hatta negeri yang diperintah oleh PAS sendiri. Hari ini, dia cuba nak menipu pengundi-pengundi. Dan ada juga pengundi-pengundi yang ingat semua rakyat ni bodoh. Dia kata nak ubah kerajaan pusat, kena bagi kita menang di PN negeri. Apa kaitan? Apa kaitan menang pilihan negeri untuk ubah kerajaan pusat? Apa kaitan? Tak ada kaitan pun. Walaupun kamu menang 6 negeri, kamu sapu bersih, satu kerusi pun tidak terjejas di Putrajaya, di Parlimen, yang menyokong kerajaan perpaduan. Ini saya nak beritahu. Tak ada kena-mengena. Tetapi kenapa disebut setiap kali dalam ceramah? Bahkan dalam Parlimen pun Syahidan Kasim dengan bangganya, oh, bulan 8 kerajaan jatuh. Bulan 8 kerajaan jatuh. Hari ni dah bulan 8, saudara. Lepas 12 hari bulan, Peraya Negeri, saya nak saudara-saudara saksi hidup. Saudara-saudara sama ada Wanaon ke, Seluang ke, Wala Untit ke, menjadi saksi hidup. Selepas 12 hari bulan Ogos ini, keputusan Peraya Negeri diumumkan, saudara akan menjadi saksi hidup jatuh atau tidak kerajaan di Putrajaya. Ada orang bernazar nak telanjang. Kita tengok telanjang ke tak telanjang kamu. Waktu itu masing-masing akan menepuk dahi. Sebab baru terasa bodoh kena tipu. Sebab itu kita bercakap hari ini. Supaya saudara tidak menjadi bodoh dan menyesal menjadi manusia yang bodoh. Ditipu oleh orang politik yang kemaruk kuasa. Sekarang di Parlimen ada 148 yang menyokong kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen. Kamu menang ke tak menang ke di PN negeri, sikit pun tidak menjejaskan ahli Parlimen. Kalau ada pun ahli Parlimen yang nak belot keluar menyokong kamu, ya, ahli Parlimen yang nak sokong Perikatan Nasional ini, kalau ada pun, mereka terpaksa mengosongkan kerusi
dan diadakan pilihan raya. Belum tentu lagi pun dia boleh menang sekali lagi dalam pilihan raya. Sebab apa? Sebab ada akta lompat parti. Yang ini yang dia tak disebut oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional kepada rakyat. Dia tak cerita pasal akta lompat parti ni. Wah, dia sendiri pun menyokong dalam parlimen. Mereka sendiri menyokong dalam parlimen, kemudian dia nak sembunyikan fakta ini daripada penyokong-penyokong dia. Sebab itu mudah bagi dia nak menipu pengundi. Hey, kita kena menang di Kedah, kita kena menang di Terengganu, kita kena menang di Kelantan, kita kena menang di Pulau Pinang, kita kena menang di Sembilan, kemudian kita ambil Putrajaya. Ini si Tompok nak menipu korang. Cuba korang tanya si Tompok, di mana formulanya kalau menang 3, 4, 5, 6 negeri itu boleh mengubah keadaan pusat? Di mana formula dah? Tunjuk. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada saudara, ya, saya nak bagi tahu kepada saudara, jangan kita menjadi mangsa budi, mangsa diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang rakus kuasa. Dulu Tuhan bagi peluang untuk kamu jadi kerajaan walaupun melalui tebuk atap. Tapi peluang yang diberi itu kamu tidak laksanakan dan kamu tidak jalankan dengan sebaik-baiknya. Kamu biarkan rakyat susah. Kamu biarkan anak muda hilang pekerjaan. Kamu biarkan harga barang melambung naik. Harga barang kawalan ke tak terkawal ke melambung naik. Sampai barang tak ada. Minyak masak pun tak ada. Ada anak menteri sakau minyak masak. Telur pun hilang ke mana tak tahu. Kemudian dia megah. Waktu Covid, minyak petrol turun. Memanglah semua negara bila Covid, minyak petrol jatuh, saudara. Tapi apa gunanya minyak petrol murah kalau kau orang kena kurung dalam rumah? Jangan jadi bodoh. Kau orang kena lockdown. Darurat. Tak boleh keluar rumah. Kalau bagi minyak petrol free pun tak ada guna. Sebab itu jangan kita diperbodohkan. Walaupun minyak petrol dia kata rendah zaman dia, tak guna minyak petrol rendah. Tapi kalau kita duduk di rumah nak makan pun tak ada, hingga terpaksa angkat bendera putih. Minumlah minyak petrol tu. Cerdik sikit saudara. Ha? Cerdik sikit. Jangan kerana taksub kita kepada lebay-lebay ni, yang banyak kali terbukti menipu dan menjual agama, kita gadaikan, ya, otak kita kepada para lebay-lebayun. Ya? Banyak kali dah dia menipu kita, terutamanya lebay ni. Azmin tu cerita lah. Hari ni dia jual ubat kat Hulu Kelang. Dia cerita zaman dia baik. Zaman dia terbaik. Seperti mana saya sebut tadi lah. Kalau terbaik pun ada sedikit di zaman kamu. Kamu kena ingat waktu itu dikuasai oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Kerana dasar Pakatan Rakyat itu menjadikan kamu mentadbir negeri Selangor. Mengikut dasar yang ditetapkan oleh Pakatan Rakyat. Bila kamu keluar daripada Pakatan Rakyat, kamu keluar daripada Pakatan Harapan, kamu duduk dalam Pakatan Nasional, prestasi kamu apa? Menteri Ekonomi, apa prestasi kamu? Hancur ekonomi. Punya kemaruk nak kuasa. Dah elok dah angkat sumpah dah waktu lepas pilihan raya tu. Dah angkat sumpah jadi Menteri Besar Selangor. Tiba-tiba Atuk Saka tu panggil dia. Azmin, apa barang jadi Menteri Besar Selangor? Duduk dengan aku ni, jadi Menteri Ekonomi, Menteri Kanan. Duduk dengan aku ni, kita pakat, kita sekat Anwar nak bagi naik. Maka Mahathir tarik dia ke pusat. Dia tinggalkan jawatan dia Menteri Besar Selangor. Sebab apa? Nakkan kuasa jadi Menteri Kanan. Sanggup dia tinggalkan. Walhal dia angkat sumpah dah. Saya nak bagi tahu rakyat Selangor, orang yang macam ini, yang tinggalkan kamu, yang tinggalkan negeri Selangor, hanya kerana nak megang jawatan yang lebih tinggi, hari ini datang ke Hulu Kelang, nak meraih simpati daripada Selangor. Campakkan si Jemin Semurid ini. Kuburkan dia untuk kali kedua. Kalau kali pertama, dia dikuburkan oleh Amiruddin, bekas anak didik dia. Wah, sebelum Pri Ayu, kita ingat apa ucapan Azmin? Dia cabar Anwar. Waktu itu Anwar nak jadi calon di Tambun. Apa kata Azmin? Hey Anwar Ibrahim, buat apa kamu tinggalkan Polisen? Kenapa kamu cabut di Polisen?
Kalau betul kamu anak jantan, ayuh Anwar Ibrahim turun di Gombak. Kamu masih ingat cabaran Azmin pada Anwar Ibrahim? Ada Anwar layan, Anwar tak layan, saudara. Sebab bukan level dia cicak mengkarung. Ya, cicak mengkarung semurid ini bukan level Anwar Ibrahim. Anwar tak perlu layan dia. Kemudian dia kata apa? Kalau Anwar takut, letak perempuan dia, isteri Anwar, Wan Alizah bertanding di Gombak. Wah, hebat Azmin waktu itu. Dia cabar Kak Wan pula turun di Gombak. Kalau Kak Wan takut, letak anak dia, Nur Izzah, berdepan dengan saya di Parlimen Gombak. Wah, hebat. Tapi apa Anwar buat? Aku tak perlu bertanding di Gombak. Isteri aku pun tak perlu berdepan dengan kamu. Anak aku pun bukan level untuk bertemu dengan kamu, wahai Azmin. Aku hantar anak didik kamu saja, Amir saja. Kau lawan balik anak murid kau di Gombak. Dan dia akhirnya tersungkur di Gombak. Di tapak kaki